Assalamualaikum dan bonjour. Nama saya Muhammad Nazina Syardin Azmi. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang hasil poster yang telah kami lakukan bersama-sama. Dan ini adalah ahli kumpulan kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk menceritakan tentang ibu kota Perancis, iaitu Paris. Bandar yang mempunyai penduduk 12.2 juta ini menjadi tempat tarikan utama pelancong di seluruh negara. Paris juga dikenali dengan gelaran La Ville Lumière, iaitu bandar bercahaya. Hal ini kerana setiap malam di Paris sentiasa memandikan cahaya lampu yang terang menderang. Sekarang, tanpa membuang masa, kita akan masuk pula pada poster yang telah kami hasilkan ini. Di sini anda dapat melihat gambar Eiffel Tower, dua bahagian Champs-Élysées dan seterusnya Jardin du Luxembourg. Tempat-tempat ini akan diberitahu secara terperinci oleh ahli kumpulan saya yang lain. Seterusnya anda boleh nampak tajuk untuk poster kami iaitu Lieux Historiques Paris yang bermaksud Historical Place in Paris. Sekarang saya akan menyerahkan kepada ahli pasukan saya untuk menerangkan lebih lanjut mengenai ketiga-tiga tempat ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini bin Farouk dan hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah pembinaan Menara Eiffel, iaitu merupakan mercu tanda Bandar Paris. Bandar Paris di Perancis sememangnya sinonim dengan mercu tandanya, iaitu Menara Eiffel ataupun dikenali sebagai Eiffel Tower. Tidak sah sekiranya pergi melawat Paris tapi tak bergambar di hadapan Eiffel Tower. Menara ini juga merupakan tempat paling popular di Perancis dan Eropah dengan anggaran 200 juta pelancong pernah melawatnya sejak dibuka. Walau bagaimanapun, mungkin ramai yang tidak tahu akan kisah menarik dan sejarah mengenai pembinaan menara ini. Malah suatu ketika dahulu, cadangan pembinaan menara ini juga pernah ditentang oleh masyarakat setempat. Terdapat juga pihak yang mencadangkan agar menara ini dirobohkan atas sebab-sebab tertentu. Pada tahun 1880, Bandar Paris telah menjadi tuan rumah kepada sebuah expo sempena menyambut ulang tahun Revolusi Perancis yang ke-100 tahun. Lebih 100 orang peserta telah menghantar cadangan pelan pembinaan sebuah monumen untuk dibina di kawasan Champs-Élysées yang terletak di tengah bandar Perancis. Daripada pernyataan yang dihantar, akhirnya Eiffel et Compagnie, iaitu sebuah syarikat konsultan dan pembinaan milik Gustave Eiffel telah dipilih sebagai pemenang. Walaupun beliau dikreditkan sebagai orang yang mereka bentuk bangunan ini, tetapi ramai yang tidak tahu bahawa reka bentuk menara ini sebenarnya dihasilkan oleh Maurice Koechlin, iaitu salah seorang juruteranya. Idea dan reka bentuk menara Eiffel ini dipilih kerana keunikannya yang tidak menyamai mana-mana bangunan yang pernah dibina pada ketika itu. Ketika itu, menara setinggi 300 meter ini adalah bangunan paling tinggi yang pernah dibina oleh manusia. Reka bentuk struktur bangunan ini sangatlah unik untuk menggambarkan kemajuan revolusi perindustrian pada ketika itu. Walaupun Menara Eiffel kini merupakan lambang kebanggaan Bandar Paris, tetapi tidak semua orang tahu pada ketika itu ramai yang tidak bersetuju dengan pembinaan menara ini. Terdapat beberapa golongan yang menentang pembinaannya kerana berpendapat menara ini kelak akan merosakkan pemandangan Champs-Élysées, iaitu sebuah kawasan taman yang menjadi tumpuan para pelancong pada ketika itu. Menara Eiffel Tower ini secara rasminya dibuka pada 31 Mac 1889. Pada hari yang bersejarah ini, Eiffel sendiri telah memanjat ke bahagian paling tinggi menara ini dan mengibarkan bendera Perancis sebagai simbolik perasmian menara ini. Menara ini kekal sebagai bangunan tertinggi di dunia sehinggalah Chancellor Building yang terletak di New York, Amerika Syarikat yang siap dibina pada tahun 1929 dan menjadikan Menara Eiffel Tower bangunan yang tertinggi kedua di dunia pada ketika itu. Kini Menara Eiffel masih berdiri megah sebagai menara paling popular di dunia. Bagi memelihara ketahanan menara ini, ianya akan dicat setiap 7 tahun. Kira-kira 500 orang pekerja bertugas di sini, di mana sebahagiannya bertanggungjawab menjaga keselamatan pelancong, bekerja di restoran, melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Bonjour. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Hanif bin Kudairi. So, saya akan menerangkan tentang Champ Elysees. Okey, Champ Elysees ni terbagi pada dua bahagian. Bahagian bawah Champ Elysees ni yang sepadan dengan Place du Concord meliputi taman besar, Jardin des Champ Elysees dan Muzium Seni Petit Palais. Okey, bahagian atas meluas ke Arc de Triomphe, dilapisi dengan kedai-kedai mewah, hotel, restoran, kafe, pawagam dan teater. Kawasan yang sesak ini telah menarik pelbagai pelancong luar maupun dalam dan juga merupakan tempat berkumpulnya masyarakat setempat. Okey, Champ Elysees ni juga terkenal dengan tempat penginapan yang berprestige seperti Maison Ladu. Walaupun Champ Elysees ni mempunyai imej penyempurnaan, terdapat banyak tempat yang berpatutan untuk memenuhi keperluan pelancong dan pelajar, seperti kedai mainan Disney, pakaian H&M, Starbucks, Quick, Burger King dan McDonald. Sekian, terima kasih. Bonjour, je m'appelle Abdul Aziz bin Mariani dan hari ini saya ingin berkongsikan tentang salah satu tempat menarik di Paris, iaitu Jardin du Luxembourg. Jardin du Luxembourg terletak di 6 of Paris, French. Berapakah luasnya? Luasnya seluas 23 hektar. Mengapa dia dikunjungi oleh ramai pelancong? Kerana terkenal dengan rumput-rumput hijau, kawasan pejalan kaki yang dilapisi oleh pelbagai pohon, terdapat taman bunga, perahu layar moden di lembangan bulatnya dan Medici Fountain yang indah yang dibina pada tahun 1620. Mengapa dipanggil Luxembourg? Luxembourg berasal daripada perkataan Latin Mon Lucetitus, iaitu nama bukit di mana taman itu terletak. Ingin mengetahui sejarah tentang Jardin du Luxembourg? Mari kita saksikan. Bonjour madame, je m'appelle Muhammad Arif Aiman bin Muhammad Razi. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah Jardin du Luxembourg. Nama Luxembourg ini berasal daripada Mons Latin Les Cotices, nama bukit di mana taman itu terletak. Sejarah Jardin du Luxembourg benar-benar bermula pada tahun 1611 ketika Marie de Medici memutuskan untuk membeli tanah tersebut dan sebuah istana kecil yang sudah ada di situ. Beliau membeli Hotel de Luxembourg dan memulakan pembinaan istana baru tersebut. Beliau mengupah Salomon de Bros untuk membina sebuah istana dan sebuah kawasan air pancut. Pada tahun 1630 penambahan tanah sudah dibeli untuk menambahkan kawasan Jardin du Luxembourg. Namun begitu, tanah tersebut dijual pada tahun 1780 oleh King Louis agar perbelanjaan di sana dapat dibayar. Selepas revolusi Perancis berlaku, bahagian taman yang hilang itu sudah dipulih dan walaupun banyak perkara telah berubah selama bertahun-tahun, taman besar di Paris ini masih mengekalkan banyak ciri-ciri asli dan merupakan tarikan pelancong yang banyak. Kini terdapat banyak patung untuk memperingati seniman-seniman Perancis dan detik-detik yang berlaku oleh sebab Jardin du Luxembourg. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Et voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie.
je sens en moi mon